Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama teruskan siri kuliah Maghrib di surah At-Taqwa, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan sambung surah perbincangan kita pada pertemuan yang lepas, iaitu masih lagi berkaitan dengan surah Al-Lail. Surah Al-Lail, kita ulang sedikit. Surah Al-Lail adalah surah Makiyah, surah yang diturunkan di Mekah, bermaksud malam, di mana Allah bersumpah dengan malam di ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua Allah bersumpah dengan siang. Maksudnya malam memberi kelebihan kepada manusia untuk berehat, dan berehat daripada mencari rezeki, berehat daripada bekerja dan sebagainya. Dan waktu malam juga adalah Allah nak tekankan bahawa dalam keadaan berehat pun, waktu malam juga boleh dijadikan waktu untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat qiyamul lail. Kemudian Allah berfirman pula dengan wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila ia menerangi. Allah bagi waktu siang supaya kita bebas untuk mencari rezeki tanpa ada halangan. Bayangkan kalau dunia ini berlaku malam sahaja, sudah tentulah perkara itu merumitkan kita dalam urusan mencari rezeki dan sebagainya. Dan surah Al-Lail ini mengandungi 21 ayat, di mana pada pertemuan yang lepas kita berhenti pada ayat yang ke-12. Kita berhenti pada ayat yang ke-12. Kita akan sambung dengan membaca semula ayat daripada ayat yang pertama. Tapi sebelum tu sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wama khalaqadz-dzakara wal-untha, inna sa'yakum lashatta, fa amma man a'ta wattaqa, wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. Okey, pada minggu yang lepas kita berhenti sampai situ. Inna alaina lal huda. Kita berhenti sampai inna alaina lal huda, yang mana Allah kata sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Okey, pada malam ni kita sambung ayat yang ke 13. Wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna wajibul gunnah, nun huruf nun bersabdu. Wa inna lana huruf alif, huruf mat. Sebelum huruf mat ada huruf nun yang berbaris di atas, ma asli. Lal akhirati alif lam qamariyah. Kemudian akhirah ma shibhu bil badal, mat seperti mat badal, kerana huruf hamzah bertemu dengan huruf mat, huruf alif, mat badal. Kemudian ra berbaris di atas, ra dibaca dengan tebal. Lal akhirah, lal akhirah. Kalau baca ra tak jadi. Lal akhiratu khairul, lal akhiratu khairul. Okey, ra tebal. Kemudian wal ula, wal ula alif lam, lam ada tanda mati, alif lam qamariyah. Al ula ma shibhu bil badal juga. Okey, huruf hamzah bertemu dengan huruf waw di tengah kalimah. Kalau dia di awal kalimah, dia akan jadi mak badal. Mak shibhu, shibhu ni maksud dia sama seperti ataupun seakan-akan sama. Mak shibhu bil badal, u tu. Kemudian la mat asli. Okey, dalam ayat ni Allah kata wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya wa inna lana, kepunyaan kami, hak aku punya, dia kata. Allah kata lal akhirata, akhirat, wal ula, dan awal dan permulaan. Al ula tu maksudnya permulaan yang bermaksud dunia. Okey, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Okey, so dalam ayat ni Allah nak tegaskan yang Allah menguasai hari akhirat, Allah juga yang menguasai dunia, dan Allah berkuasa penuh dan berkuasa mutlak terhadap akhirat dan dunia. Dalam ayat ni juga Allah mulakan dengan, kalau kita sebagai manusia, kita sedang hidup di alam dunia dan akan bertemu dengan alam barzah dan seterusnya akhirat. Okay, tapi dalam ayat ni Allah mulakan dengan perkataan akhirat dulu, baru al-ula, baru dunia. Kerana Allah nak yakinkan kita bahawa kehidupan di akhirat tu adalah lebih penting daripada kehidupan di dunia. Okey, dan ayat ni juga menolak salah faham manusia yang menyangka mereka memiliki kuasa dan harta di dalam dunia. Bila ada harta, bila ada kuasa, maka mereka menjadi sombong dan bongkak dengan kuasa dan harta yang mereka miliki. Sebab Allah kata dunia ni hak aku, akhirat tu pun aku punya. Kamu tak payah nak
Tak payah nak bangga dengan apa yang kamu ada. Berapa ramai kita tengok orang yang kaya raya, tiba-tiba jadi papa kedana. Senang-senang je Tuhan kalau Allah nak tarik dia punya nikmat. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah kata bagi aku, memang hak aku akhirat dengan dunia ni. Okey, seterusnya ayat nombor 14. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Okay, dia jadi fa'anzar, ikfa hakiki, nun mati. Nak kenal dia, nun mati, tak ada tanda mati, kemudian jumpa dengan huruf ikfa. Zal adalah huruf ikfa. Kemudian ra tebal. Kalau kita nak baca betul-betul, kalau kita baca dengan betul, dia berlaku agak susah sikit sebab ada dengung, ada huruf yang lembut, lepas tu ada ra tebal. Fa'anzar zar tukum, dia tak boleh cakap zar, sebab zal kan, zal kita sebut zal, dia lembut, dia tak macam zai. Okay. Fa'anzartukum. Okay, ikfa hakiki, fa'anzar, dengung, dua harakat. Cara dengung dia memasukkan huruf ikfa ke dalam dengung. Fa'anzar. Okay, fa'anzartukum naron. Okay, tukum mim mati, ada tanda mati. Ya. Izhar syafawi. Fa'anzartukum, izhar syafawi, mim mati, ada tanda mati. Izhar syafawi ni biasanya hukum mim mati banyak kita jumpa yang izhar syafawi. Nak kenal dia, dia ada tanda mati. Dia jumpa dengan semua huruf kecuali huruf ba dan huruf mim sahaja. Kalau mim mati jumpa huruf ba, mim mati jumpa huruf mim, kita baca dengan dengung. Kalau selain daripada tu, hukum dia nama izhar syafawi. Tak ingat pun tak apa, janji bacaan kita betul. Jangan dengung. Fa'anzartukum naran talazza. Kumna, tutup mulut, sebut huruf yang selepasnya. Naran ma asli, okay, ra tanwin di atas, ra tebal, kemudian tanwin tersebut berjumpa dengan huruf ta, huruf ikfa. Dan kalau perhatikan tanwin di atas huruf ra tu, tanwin tidak selari, dia tak sama panjang atas dengan bawah tu. Atas lebih kat situ, bawah lebih kat sini. Dia jadi tanwin tidak selari. Tanda-tanda yang senang kita nak tahu bacaan tu adalah bacaan dengung. Naran talazza. Okey. Ikfa hakiki, tanwin bertemu dengan huruf ta, dengungkan bacaan dengan memasukkan huruf ikfa ke dalam dengung. Naran talazza. Dalam mana kita baca ikfa tu, kita dengung tu, kita masukkan huruf yang kita nak sebut selepas dia. Talazza, za tu ada alif kecil mad asli, dua harakat. Okey, ayat yang ke-14. Fa'anzartukum naran talazza. Allah kata, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Fa'anzar, aku memperingatkan, tukum, untuk kamu, naron, akan neraka, talazza, yang menyala-nyala. Dalam ayat ni Allah nak bagi kita peringatan dan ancaman. Maka
Allah kata janganlah kamu pandang rendah dan buat tidak tahu sahaja tentang api neraka. Maksudnya memperlekehkan bila orang sebut neraka, biasa je. Nanti tua-tua nanti kita taubatlah, enjoy dulu. Kalau orang peringat sikit kita pada neraka, terus kita kata macam kau tu masuk syurga sangat, nak ingat-ingatkan orang tentang neraka. Kadang-kadang banyak kes yang kita dengar senang-senang je, tak ada langsung rasa takut apabila disebut perihal api neraka. Sedangkan ayat tentang nar banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pada ayat ni. Allah bagi ancaman, Allah bagi peringatan tentang kamu nak buat apa-apa pun jangan lupa naron talazza. Okey, neraka yang menyala-nyala. Kalimah talazza adalah sifat api yang membakar. Satu, api sifat dia membakar. Talazza ni juga, dan dahlah membakar, lepas tu dia berbunyi-bunyi dengan kuat. Bakar, dalam keadaan dia bakar benda tu, dia ada bunyi yang kuat, bunyi bakaran tu. Maksud kita, kalau kita marak lah, api tu tengah marak, tengah kuat. Okay, fa anzartukum naran talazza. Okay, seterusnya ayat yang ke-15. La yaslaha illal ashqa. La ma asli. Okay, huruf lam kemudian berbaris di atas, kemudian ada alif selepas dia. Yaslaha. La juga ma asli. Ha ada huruf mad. Yaslaha tu, ha dengan illa tu adalah dua kalimah yang berbeza, yang berlainan maksud. Jadi ada huruf mad kemudian bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berlainan. Kat situ mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Illal ashqa, al ashqa tu alif lam qamariyah dan qa mad asli, 2 harakat. Okey. Ni hukum mad je ada kat sini. Dia tak ada dengung. Tak ada dengung untuk ayat yang ke-15 ni. La yaslaha illal ashqa. Okey. Apa ayat ni kata? La yaslaha illal ashqa. Tidak, la tu tidak, yaslaha tidak akan masuk ke dalamnya. Nya tu, ha tu maksudnya neraka tadi. La yaslaha tidak akan masuk ke dalamnya illa kecuali al ashqa, orang-orang yang paling celaka. Okay? Kalimah yasla tu bermaksud orang itu, orang yang berbuat keburukan di dunia itu akan masuk sendiri ke dalam neraka. Ini adalah kerana tubuh dia di akhirat nanti, tubuh orang yang tidak beriman, orang yang membuat maksiat ni, tubuh dia akan ikut arahan Allah untuk masuk. Dia tak nak masuk, tapi tubuh dia akan masuk. Kalimah yasla tu maksudnya orang yang buat dosa tu, dia akan masuk dengan sendirinya. Tubuh dia akan, kalau kita kata sukarela untuk masuk ke dalam api. Bukan kata kalau kita sendiri dalam keadaan terpaksa kena terjun dalam api tu, walaupun kita tak nak, tapi tubuh kita dah tengah pergi ni, nak tahan tak boleh, tubuh tengah pergi, tubuh nak terjun. Sebab tak ada lain dah, mulut tutup dah. Mulut banyak menipu atas dunia. Mulut tutup, tangan bercakap aku buat ni, mata bercakap aku tengok ni, telinga bercakap aku buat ni. Tubuh kata, dah kalau macam tu, jom kita terjun dalam
dalam api. Tu kalimah yasla tu bukan bermaksud Allah campak, tapi tubuh manusia tu sendiri akan mengikut arahan Allah, dan dia akan terjun sendiri walaupun tuan empunya badan tidak ingin dan tak mahu masuk ke dalam neraka. La yaslaha illal ashqa. Na'udzubillah. Okey. Ayat 16. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi alif lam syamsiyah, zi ma asli, kemudian pendek-pendek semua tu tak ada hukum. La ma asli dekat hujung. Okey, ada 3 hukum. Alif lam syamsiyah, ma asli dan ma asli untuk ayat yang ke-16. Okey. Ayat yang ke-16 ni la yaslaha illal ashqa. Tadi ayat yang ke-15 al-ashqa tu yang celaka. Siapa yang celaka? Allah bagi tahu balik sifat ashqa tadi dalam ayat yang ke-16. Allazi kadzdzaba wa tawalla. Allazi yang mendustakan. Kadzdzaba tu, kadzdzaba mendustakan kebenaran, wa tawalla dan berpaling daripada beriman kepada Allah. Allazi kadzdzaba wa tawalla. Dia dusta dah sekali, lepas tu dia berpaling pula, tak nak beriman. Okey, orang yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling ingkar daripada menerimanya. Dan yang lagi teruk, dia dah dusta, dia ingkar, dia ajak lagi orang lain untuk tidak terima. Okey. Oleh kerana itu akidah mereka rosak, dan bila akidah rosak, amalan juga akan rosak. Sebab awaluddin ma'rifatullah, kenal Allah, kukuh akidah, baru buat ibadah. Sama juga zaman Nabi hari itu. Peringkat awal Rasulullah tekankan, bukan kita suruh bila orang convert kepada Islam, orang masuk Islam, kita nak suruh dia yakin dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia ada syahadah dulu dalam rukun Islam. Baru solat 5 waktu. Ibadah tu slow-slow. 2-3 hari ni heboh perihal orang baru convert lah. Lucy. Kita tak nak hurailah hukum-hukum dia tu, jadi tu pula. Tapi nak cakapnya, apa yang ditekankan oleh Sabri Yunus tu baguslah, asalkan dia terima Allah dulu. Dia terima Allah, lepas tu dia terima saya. Sabri Yunus kata, dia mengucap dulu, baru saya kahwin dengan dia. Maksudnya Ardini Angelintan tu terima Allah dulu, terima agama Allah, baru terima dia. Dan tugas dia besar, dia kata. Okay. Okay. Kemudian ayat yang ke-17. Ayat yang 16 ni dia kata, bila orang tu, bila dia mendusta, dia berpaling daripada menerima apa yang Allah ajar, apa yang Allah nak, apa yang Nabi nak, maka akidah dia akan jadi rosak. Kemudian amalan pun tak ada guna dah. Akidah dah rosak, confirm. Bila akidah rosak, orang ni tak ada dah beramal. Ayat yang ke-17. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal atqa. Atqa, sebut huruf ta, jangan terlalu kata berdesis sangat. Kadang-kadang kita ni sampai, saya dulu pun sebab kena tegur bila kita baca qa, dia desis tu kuat sangat.
Dia bukan sifat dia lagu tu. Atqa. Nak desi sikit boleh. Ada kadang-kadang sampai bersembur. Kalau pakai mic ni basah mic. Banyak sebut huruf ta ni banyak. Dia sin lain. Atqa bila kita keluarkan maksudnya kadang-kadang ada percikan bunga-bunga api. Bila kita sebut bunyi sangat tu, masa tu dia kata salah tu, kena tegur. Sebab dia bukannya seolah-olah ta tu kita buat baca bunyi nak jadi sin. Jadi salah pula sebut huruf ta. Atqa. Dia tak akan jadi atqa. Kan, kalau kita baca dalam keadaan huruf ta tu dia tak akan jadi ta, tapi jangan pula jadi sin. Atqa, tapi itu ikut guru masing-masing lah. Kadang-kadang kita belajar, ni orang kata tak guru aku. Contoh kalau dengar dengan saya malam ni, saya kata tak boleh bunyi gitu. Datang ustaz lain, dia kata kena baca gitu. Jangan kata pula ustaz tu kata tak boleh, tak dia kata. Kita nilai sendiri. Kalau macam saya, kita belajar dengan cara yang kita tak bunyi macam seolah-olah nak jadi sin. Atqa. Ada setengah dia baca dia banyak. Wa sayujannabuhal atqa. Janna ada nun bersabdu wajibul gunnah, dengung dalam kadar 2 harakat. Alif lam qamariyah, qa mad asli. Ayat yang ke-17. Wasayujannabuhal atqa, dan kelak wasayujannabuha, dan kelak akan dijauhkan daripadanya al-atqa, orang yang bertakwa. Nya tu kembali kepada neraka juga tadi. Masih kepada naron talazza ayat ni. Wasayujannabuhal atqa, dan dijauhkan daripadanya al-atqa, orang yang bertakwa. Akan dijauhkan azab api neraka itu daripada orang yang bertakwa. Kalimah al-atqa adalah peringkat takwa yang paling tinggi. Dijauhkan daripada neraka. Ada riwayat yang kata al-atqa ni adalah peringkat di mana takwanya seorang Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia di antara seorang yang dijamin syurga. Haram api neraka kepada tubuh dia, tubuh Abu Bakar. Al-atqa. Pentingnya takwa ni sehingga kan setiap minggu kita dia jadi rukun khutbah. Kalau tak sebut, Jumaat hari tu tak sah. Kalau tertinggal, kalau khatib tertinggal sebut al-atqa, Jumaat hari tu tak sah. Dia tak sebut ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Sebab tu kadang-kadang kalau khutbah ni dia kena tekan. Bila masuk bab ittaqullah, pesanan takwa, dia panggil ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Pentingnya takwa. Kerana apa? Allah jauhkan api neraka daripada orang-orang yang bertakwa. Kalimah wasayujannabuha adalah daripada kalimah jannabu ataupun jambun, yang bermaksud berada di tepi. Kalau kalimah tajnabu bermaksud membawa seorang ke tepian, dan apabila digunakan kalimah ini seperti digunakan dalam ayat ini, maka ia bermaksud membawa seseorang itu amat jauh daripada sesuatu. Wasayujannabuha tu maksudnya orang yang bertakwa ni akan dibawa jauh daripada
neraka. Naron talazza tadi pada ayat yang sebelum ni. Okay. Siapa pula yang al-atqa, yang bertakwa? Ayat 18. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Okay, allazi alif lam syamsiyah, yu'ti, ti tu ma asli, huruf ya mati sebelum huruf ya berbaris di bawah. Kemudian huruf alif mati sebelum huruf alif, ada huruf mim berbaris di atas, ma asli juga. Lahu yatazakka. Lahu yatazakka tu maksilah qasirah. Huruf ha tu ha dhamir. Ha kata ganti nama dalam bahasa Arab. Bila ada perkataan hu, kemudian selepas huruf ha tu huruf selain daripada huruf hamzah, dia baca dua harakat. Maksilah qasirah. Kalau selepas huruf ha tu perkataan hu ada huruf hamzah selepas dia, dia automatik jadi tawilah. Dia akan jadi panjang, dia akan jadi ada huruf waw yang ada tanda panjang tu. Kalau yang ni dia ada huruf waw kecil tapi waw sahaja, maksudnya dua harakat. Okey. Malahu yatazakka. Yatazakka, ka kat belakang tu adalah ma asli, bacaan panjang dua harakat. Okey, siapa dia? Al-atqa. Ayat yang ke-18. Siapa mereka yang diselamatkan daripada neraka itu? Allah bagi tahu sifat mereka, allazi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan ataupun yang memberikan atau yang menginfakkan hartanya, malahu, hartanya, yatazakka, untuk membersihkannya. Bukan bersih harta duit judi ni. Malahu yatazakka, belanjakan harta untuk bersihkan diri dia. Maksudnya bila kita belanjakan harta, bila kita tak sayang kepada harta kita, maka kita akan bersihkan hati daripada sifat kedekut. Tu maksud malahu yatazakka. Sebab tu dia kata yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Membersihkan diri kita. Bila kita bagi sedekah, bila kita bagi wakaf, bila kita menderma, maka terlepaslah kita daripada sifat sayang kepada harta, kedekut. Tapi jangan jadi riak pula. Kalau saya bagi, saya nak ada wartawan cek kena tulis besar-besar replika, baru saya boleh bagi. Tak boleh juga. Kalau kita minta, kalau orang nak buat majlis tak apa. Ni kita yang request, kita yang minta. Kalau saya bagi, saya nak declare benda ni, sebut dalam ceramah. Takut riak pula. Kalau tak riak tak apa. Okey. Okay. Orang yang bertakwa, al-atqa, adalah orang yang membelanjakan harta ke jalan Allah untuk menghindarkan diri dia daripada perasaan kedekut dan kedekut lah. Okay. Itu al-atqa. Kemudian kita sambung lagi ayat yang ke-19. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Okay, wa ma li ahadin indahu. Wa ma tu adalah ma asli, huruf alif mati sebelum huruf alif, ada huruf mim berbaris di atas. Li ahadin in. Li ahadin in tu tengok bawah huruf dal ada tanwin. Tanwin tu tanwin selari, sama panjang atas dengan bawah dia. Okay.
Kalau jumpa tanwin yang macam ni, bacaan dia tidak dengung. Hukumnya jadi izhar halki, sebab dia jumpa tanwin bertemu dengan huruf izhar selepas dia, iaitu huruf ain. Okey, li ahadin ain. Izhar halki ni terang, jelas dan nyata, tak boleh dengung. Li ahadin in. Tapi in tu pula, tengok huruf nun tu pula. Nun tu tak ada tanda mati, simbol kepada bacaan dengung. Hukum dia ikhfa hakiki, sebab nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ikhfa dal. Indahu, sekali lagi kita jumpa hu tu adalah nya ataupun kata ganti nama, ataupun dalam bahasa Arab disebut ad-dhamair, ha domir, bertemu dengan huruf mim, maka dia jadi maksilah qasirah, dibaca dengan dua harakat. Min ni'matin, nun bertemu dengan nun, idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Ni'matin tujza. Okey, tengok tanwin bawah ta marbutah tu pula, tanwin tidak selari. Tanwin tidak selari, bacaan dengung. Tanwin bertemu dengan huruf ta selepas dia huruf ikhfa hakiki. Tujza. Jim, jangan tujza. Min ni'matin tujza, jangan tujza. Tuj jadi tambah hamzah, salah baca qalqalah. Okey, qalqalah surah za ma asli ketika dibaca waqaf, tapi kalau nak sambung dia akan jadi mak jaiz munfasil, sebab tujza illa dia jumpa dengan hamzah di lain kalimah, lain perkataan. Okey, ayat yang ke-19. Wa ma li ahadin indahu, padahal tidak ada seorang pun memberi min ni'matin tujza, memberi suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya kat sini wa ma li ahadin indahu ni, bila orang tu tadi dia bagi, dia tidak mengharapkan balasan. Apa yang dia bagi itu adalah ikhlas semata-mata. Okey, sebab kadang-kadang orang bagi hadiah kepada kita, kita rasa kita kena balas balik, tapi sebenarnya tak perlu pun. Cuma kita ni lebih kepada adat. Orang bagi, kalau bulan puasa orang bagi bekah, ada lauk, takkan kita nak hantar bekah saja. Kena bagi tu. Padahal kalau kita nak teh ikhlas tu, boleh lah tu. Orang yang bagi, orang yang kita bagi tu, kita tak harap pun orang tu balas balik. Maksudnya bila kita bagi dekat orang balas balik dengan bekah kosong, kita tak mengata dalam hati kita, tegang mu atas bekas kosong. Dengan bekas-bekas tak balik. Nak teh ikhlas juga tu. Kita mengutuk kata, aku bagi kat dia lauk dengan bekas-bekas hilang, tak sampai-sampai kat aku. Kalau ungkit dah jadi tak ikhlas dah. Dah lah mahal. Tupperware ori tu, ingat kena RM2 je. Walau sekecil-kecil, kalau nama dia Tupperware, bawa bekal kena buat balik. Kalau tak, ceramah umum kat rumah. Okay?
Okey, seterusnya ayat nombor 20 dah. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Okey, illa btigha, ba mati, qalqalah sughra, kemudian ibtigha'a. Ibtigha'a tu ada huruf mat bertemu dengan hamzah tapi dia dalam satu perkataan yang sama. Ibtigha'a tu mat wajib muttasil. Kemudian wajhi qalqalah sughra, jim huruf qalqalah mati, qalqalah sughra. Rabbihi huruf ra berbaris di atas, ra tebal. Al-a'la alif lam qamariyah, la ada alif kecil kat belakang tu, mat asli. Okey, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata kerana mencari keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Orang yang memberi tadi itu memberi dengan tidak mengharapkan balasan balik, memberi tidak kerana meminta pujian daripada orang. Kenapa? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kerana dia memberi tu, sifat memberi dia tu adalah semata-mata kerana mencari wajhi rabbihil a'la, mencari keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dia bukan harapkan daripada siapa-siapa. Dia bagi ke orang, dia tak harap pun orang pun bagus. Orang lain tak derma banyak ni, dia seorang je dalam fasa ni. Walaupun orang tak kata gitu, dia tak ada masalah. Itu antara redha dia dengan dia nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak orang bercakap kedai kopi, bukan nak orang bercakap di mana-mana lah. Bukan jenis macam tu. Okey, seterusnya wala saufa yarda. Okey, wala saufa yarda ada dua hukum yarda. Yar ra tebal, huruf ra mati, sebelum huruf ra mati ada huruf berbaris di atas, kemudian huruf da ada alif kecil, mat asli. Wala saufa yarda, maksud dia dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Orang yang memberi tadi tanpa mengharapkan apa-apa, wala saufa yarda, di akhirat nanti dialah orang yang paling mendapat kepuasan dengan apa ganjaran yang Allah bagi dekat dia. InsyaAllah semoga kita tergolong dalam orang yang wala saufa yarda. Okey, selesailah surah Al-Lail. Sedikit berkaitan dengan hukum tajwidnya, berkaitan dengan apa yang dibicarakan dalam ayat ni. Kalau nak detail lagi kena baca lah. Kita tak tafsir dia panjang lagi. Kita ambil sikit-sikit poin. Nak hurai panjang-panjang pun tak pandai juga. Sekadar boleh. Ya. Rasanya sekadar itu saja untuk kali ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung surah Asy-Syams. Ni pun surah yang berkaitan dengan Allah bersumpah juga. Wasyamsi waduhaha wal qamari. Itu perkataan sumpah semua tu. Dia banyak perkataan-perkataan sumpah. Okey, Allahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين